Tak guna dengan projek kat Tak atas. guna. Tak ada, kosong. Okey, so yang dokumen ni tadi pula, yang suka kata dokumen klinikal tu borang-borang tu. Borang-borang tu kan. Okey. So kalau tak pernah buat memang kosong lah macam ni. Nampak tak? Sebenarnya no result found. Biasanya kalau doktor dah keluarkan apa-apa saja borang klinikal kat sini, dia akan papas sini borang apa. Kita boleh tengok. So maksudnya tak ada lah. Okey. So tunjuk terus lah slide. Boleh terus je. Dalam. Okey. So katakan doktor nak keluarkan satu borang. Contoh borang tu kita boleh tengok dekat sini. Nampak tak ni? Setiap kali kita buka ni, setiap tab ni dia dia punya tas tu berasingan lah, maksudnya tak campur macam lab, radiologi, dokumen je, form order macam tu lah. Okay, untuk dokumen ni bila kita buka je dokumen ni, cara nak buka untuk dokumen tu, nampak tak ada satu ikon yang baru kat sini tu, Ni kena tunjuk tu. Okey. ikon ni tu dia, add document, klik nanti dulu. Ataupun kalau tak nak buka kat situ, mouse kita ni right click, kita boleh buka ini juga, sama je. Okay, sama ada nak buka kat sini ataupun kat situ. Paparan ni sama je keluar. Dah terdekat. Dekat sini nampak ni. Yang ni lah suka kata tu, yang hospital Sultan Ismail sena dia yang latest sikit tu. Beza dia form kat sini tak ada. Okey. Form dia yang ini nanti dia masuk terus kat dalam ni. Okey. Maksudnya dia punya dia punya report doktor apa semua dia orang masuk kat sini lah. Tapi saya tak tahulah macam mana dia punya tu, tapi dia dalam sekali dia kata. Okey, so dia akan buka macam ni paparan ni. Kita besar sikit sana. Okey. So untuk pilihan tu dari menu dekat sini, tab tu jenis borang apa doktor nak keluarkan. Biasanya dia akan default pada nama doktor lah. Tak rakam. Okey. Dia akan default dekat nama doktor. Siapa yang buka akaun, siapa yang buka tu kita dah login consultant, dia display lah consultant. Okey. Tarik dengan waktu yang kita buka ni lah. Okey, so tab ni doktor boleh pilih borang apa dia nak keluarkan. Ni kira macam borang template tau. Okey. Dia dah siap ada letterhead, dia punya ada data-data, kita cuma kata apa, edit, tambah key in apa yang kita nak je. Senang, memudahkan doktor tu lah. Okey. So kita tengok kat sini. Ni dia. Kat tab ni bila kita buka, ni menu dia ada berbagai borang kat sini. AORD, Shah, Clinical Summary. Ni semua ni borang-borang ni. So dia boleh pilih lah dia nak keluarkan borang apa. Okey, contoh satu. Katakanlah patient ni dia nak discharge. So dia nak balik, dia nak teruskan dia punya rawatan dekat hospital yang terdekat dekat rumah dia. Contoh. Okey, katakanlah hospital terdekat tu mungkin hospital daerah Rakyat Sarung dah. Okey, jadi doktor kena keluarkan surat referral letter. Untuk patient tu bawa pergi kat sana, refer sana pula. Jadi contoh kat sini doktor boleh keluarkan borang eksternal lah. Yang ni. Ini kita buka satu contoh lah. Nampak tak? Ini adalah borang external referral note. Nampak dia dah ada, hospital sign letterhead dah ada, data patient pun dah ada. Nampak ni template. Jadi doktor edit je lah. Tambah-tambah lah data apa yang dia nak sini. Dah sudah tu kan, dia boleh simpan dulu data ni. Lepas tu doktor baru print lah, bagi yang ni lah borang ni. Ni lah borang calculator. Boleh pindah? Boleh? Tambah sikit pindaan. Bukan, dekat sini kan? Boleh pindah? Okey, boleh pindah. Okey. So di sini kita cuma edit je lah. Katakanlah lagi ni disah. Katakanlah disah hari ni, mungkin dia dah ini 2-3 hari depan ya. Okey, hari ni berapa 28. Okey, contohlah. Alamak. Okey. So yang ni tak payahlah Okey, so tu kalau doktor tu tahu doktor siapa yang dia nak refer sana, kalau dia tahu nama letak ke. Katakanlah Dr. Ahmad Ali, contoh dia nak apa benda, tak apalah contoh. Nak hantar ke contoh hospital Singapura lah dia dah refer, dia dah spoken dah ke sana. Dia boleh terima tak patient ni. Ataupun memang patient tu memang dah follow kat sana, letak je lah. Kalau dia tak tahu nama, tak apalah, kosong je lah. Okey. Ataupun who siapa yang itulah yang berkaitan. Okey, kalau katakan dia tahu juga doktor tu punya pangkat apa, katakan specialist, dia boleh lah edit kat sini. Okay. So ikut kita lah, kita nak highlightkan ke, nak boldkan ke, macam tu lah. Okay. Ataupun boleh ikutlah doktor tu dia nak macam mana pun. Macam tu je. Okay, contoh
Okey, ataupun mungkin dia tak nak, dia boleh delete je dah. Ni maksudnya doktor tu punya template sekali dia nak macam mana pun. Okey, department of katakanlah medical. Okey, hospital mana? Kelang. Tak apa. Kelang. Okey. Contohlah. Okey. Okey. Okey, so yang ni dia boleh isi lah apa dia. Tapi dia tak adalah tulis surat macam berjela-jela. Dia maksudnya point yang penting saja. Apa dia? Katakanlah acute Tak silap. Problem. Problem. penyakit dia apa nama dia? Okey. Appendicitis ke, diabetes ke apa-apa. Okey. Okey, ni cerita pasal tu lah. Okey, reason ni apa benda? For investigation ke, follow up ke, apa benda lah. Refer the the management ke. History dia apa dia? Dia pernah sakit apa ke, apa. Okey, sekarang ni maknanya kita tak boleh lah delete yang ni. Tak boleh. Cuba delete. Kalau tak nak isi, boleh. Boleh. Tapi Dia kalau tak plain nak isi apa ni kosong lah. boleh. Okey, tak apa. Okey, dia Mana plain. yang berkenaan? Okey, dia plain. Okey. Okey. Okay, sign in. Okey, katakan treatment apa dia? Masuklah apa yang dia Okey. penting. Okey, so thank you. Okey, user sendiri ni doktor tu boleh nak masuk nama dia ke. siap. Okey. Okey, tapi tak boleh nak sign, kena print dulu baru boleh sign manual. Print? Print borang ni nanti baru boleh sign manual. Cop. Okey. Print baru boleh sign Sebab kita punya coba. Tak boleh ni sebab Dia manual chop kan? Baru sebabnya boleh doktor berbeza, ada yang pakar Osman. baru boleh selepas dia print baru dia boleh klik sign. Nanti dulu. Kan? Nak cerita lagi ni. Okey, so untuk borang ni pula dia ada note kat sini. Dia kata sila print borang dalam 2 salinan. Okey, biasa memang kita print 2 salinan lah. Okey. Dia bagi kat patient tu. Dah sudah cok dah tu bagi kat dia. Sebab nanti dia nak bagi dekat doktor yang dia nak pergi tu dengan farmasi hospital tu. Sebab kadang-kadang dia hospital daerah, dia tak ada ubat yang special macam tu. Jadi dia akan follow up ubat kat sini juga. Macam tu lah. So yang ni tak payahlah sebab kita hospital IT nanti buang je bazir. Hantar kat medical record. Okey, so katakanlah you dah isi dah semua. Okey. Kita boleh simpan data tu lah. Okey. Tapi ada 2 cara lah nak simpan. Satu save dan sign. Klik. Tidak tak berasam. Nanti dulu. Kena klik. Tahu? Kena Nak cerita dulu. Okey. So dia ada 2 cara. Satu save dan satu sign. Okey. Save ni kita boleh guna kalau doktor tu rasa mungkin borang dia ni tak komplit lagi. Okey. Dia boleh save dulu. Okey. Kalau dia rasa borang dia tu dia dah komplit, isi dah semua, okey cukup lah ni. Lepas ni aku nak print, nak sign bagi patient. Contoh. Dia boleh sign borang tu. Okey. Kenapa saya cakap macam tu? Okey, cuba kita tengok. Okey, kalau katakan doktor tu mungkin dia nak edit lagi, dia boleh save. Okey, sekarang ni save dulu borang ni ya. So dia pergi bilik ayah. Okey, save. Nampak tak status borang ni dah menjadi in progress. Okey. Maksudnya borang macam borang tak siap. Tak komplit ni borang. Okey, jadi dia pun mungkinlah dia dapatkan data ke benda, dia nak masukkan balik data dalam ni. Contohlah. Katakanlah dia nak isi data tu dekat sini. Ni summary contoh. Okey. Okey, so sekarang ni dia pergi Di kanan. Review. modify. Modify. Okey. Tengok kan? Tak apa. Sebab Dah berapa bulan tak training. Suffer pada doktor lah. Kan? Semua computerized. Bila sistem down, suffer lah kan. Manual lah sebenarnya. Borang calculator ni senang, print je. Siap. Okey. So bila yang ni save tak, sebab su pilih save tadi. Okey, sekarang ni sekejap lagi su boleh isi dekat ruangan ni summary management. Tak boleh. Okey. Okey, macam ni. Okey, sekarang ni su masih boleh edit lagi yang ni. Summary of management, apa dia? Untuk apa? Okey, katakanlah dah complete dah tu. Complete dah, dia pun nak simpan borang ni, nak completekan borang ni, design lah borang ni tu. Okey. So, lepas dah sign macam ni, dia dah boleh kalau nak print, dia dah boleh print dah. Tapi tiba-tiba dia sedar salah tu. Tu nak cerita tu sebab dengar apa yang saya nak cakap ni. Takut lupa dah nya. Tak ada. Okey.
Memang itu yang saya tunjuk dekat Memang awak. cantik lah. Supaya tu sebab so kata kena selitkan senario. Benda ni memang cantik lah. Kan? Lah dia punya sistem dictate tu memang cantik lah. Okey. Mana tadi apa ni? Ni lah, ni dia kan. So bila kita dah sign tu tadi, nampak tak dia tertukar status verified. Dah complete form ni. Final report lah ni. Okey. So bila dah keluar kat sini, nampak tak dia dah keluar kat sini. Maksudnya kita dah keluarkan satu borang. Kalau orang ni buka, dia buka ni, dah ada borang satu borang kat sini. So ni dah ada lah. Tarikh dia bila, semua boleh sini. Okey, katakanlah biasanya doktor nak print, dah tentu dia check dulu borang tu ke tak? Okey, dia check. Tiba-tiba dia tengok, alamak kat sini, inilah paling penting sekali kau tak isi habis lah. Ni saja so tak isi saja nak sebab nak tunjuk dia. Okey. Okey, alamak nak tak nak walaupun dia dah verify, terpaksa juga ni modify ni. Jadi dia pun kena modify juga lah. Maksudnya borang ni boleh modify lagi. Okay, cara dia sama lah. Right click, modify document. Okay, cuba tengok apa akan jadi. Boleh ke tak suruh edit dekat situ. Selepas sudah klik sign. Ni kalau okey ni, kalau lepas server dah naik, dah boleh dah saya ni kot. Yalah. Nampak cantik. Sekarang ni doa je tu. Itulah. Okey okay, cuba tengok sekarang boleh tak su edit selepas tu klik sign ni tadi. Sekejap mana ni kat sini dekat kolom ni kita tengok boleh tak? Tak boleh. Dah tak boleh lah. Tu sebab saya kata kalau doktor rasa borang ni tak complete lagi, jangan tekan sign. Save dulu borang ni. Sebab bila kita dah sign, kita dah tak boleh edit lagi dekat original form ni tadi. Jadi kalau nak edit, nak tambah apa-apa perubahan kat sini ke data ke, tak boleh buat kat sini dah. Dia kena scroll bawah ni, nampak tak? Insert edit view. So di sini sajalah dia boleh masukkan data yang ni tadi. Ni dah tak boleh nak edit, kena buat kat sini. Tu sebab saya kata kalau rasa borang tak complete, save dulu. Jangan klik sign. Sign dah kena buat situ. Dah tak cantik dah borang tu nanti. Okay. So katakan dah tu update lah. Tapi borang tu status dah tukar jadi apa ni, modified lah. Dan sudah modify. Okey, tapi borang tu rupa dia jadi macam ni lah. Sini dah tentu ni botak tak ada. Sini ada keluar sini. So kat sini addendum tu dia akan beritahu lah, maksudnya doktor ni buat pindaan tadi ni. Cuba bayangkan kalau doktor tu buat 3 kali pindaan, 3 kali lah dia kat situ. So kalau doktor tu rasa tak boleh lah, borang tak cantik lah, malu je dengan doktor sana sampai 3 pindaan macam tak reti buat calculator kan. Okey, dia boleh delete borang. Okey, cara nak delete dia tu, kalau satu ni senang lah, pergi je kat sini, ini error document, maksudnya kita nak delete borang ni lah. Ataupun kalau tak nak buka kat situ, right click juga lah, in error document. So masukkan komen sebab apa kita nak delete borang ni tadi kan. Okey, katalah Ron Jating ke benda lah, tak boleh buat calculator ke benda lah. So okey, so komen ni nanti dia akan paparkan dekat atas borang ni nanti. Semua orang boleh baca lah. Tapi borang ni dah jadi ni apa, ini error lah, kita dia tak boleh pakai lah. Nampak ni, ni komen yang suicide tadi. Okey, so borang ni tak valid lagi lah kau nak guna. Okey, so lupa nak tunjuk dia tadi. Kalau borang ni normal okey tadi, dia warna macam dia bintang kuning macam ni. Kalau dia tu dia merah. Alamak, dia tak nampak lagi, lambat. Kalau dia borang in error ni, kita buka kat sini dia merah. Itu maksudnya borang tak valid, kita tak boleh guna nak print bagi dia lah. Faham eh? Ni contoh borang. Okey, so tunjuk contoh lagi. Borang internal, external ni bukan sama je. Internal maksudnya borang calculator yang doktor nak bagi kepada, nak refer doktor dalaman dekat hospital Selayang. Yang ni untuk luar daripada Selayang. Okay. So kat sini pun sebenarnya kita punya zona ni sebenarnya bagus tau. Borang dokumen banyak sini. Senang tu. Okey, sebelum saya pergi yang satu contoh lagi borang, saya nak cerita dulu borang-borang ni. Ni Ewadisha ni maksudnya borang
kalau pesakit nak keluar atas risiko sendiri. Okey. Kan doktor suruh duduk kat ward, tak mau saya nak balik juga. Dikeluarkan borang AOR discharge. AOR add on risk sebenarnya. Doktor kata you tak boleh discharge kan. So ni lah Add on risk. cara nak isi sama lah. Isi Okey. dia apa, cuma beza dia apa yang kena isi. Okey. Tak apa. Nak gunakan untuk save sign tu sama. Okey. Okey. Ni doktor isi lah ni apa benda. Sign pun sama lah, kena print dulu baru sign. Ni contoh barang-barang ni. Tunggu nak awak ni saksi kenapa, summons pun doktor kena isi sini, relative ataupun patient sini kena isi orang macam orang ni lah, akun arwahnya. Okey, tu contoh borang akun apa tu, AOR discharge. Clinical summary ni biasa ni doktor lah ni. Yang ni tu jarang tunjuk sebab pun jarang guna yang ni doktor pun. Sebab kita biasa kalau saya patient discharge jarang juga doktor keluarkan ni. Untuk person pesakit yang perlukan borang ni dia doktor keluarkan. Okey, dia summary pun jarang tak guna yang ni. Guna nanti dia buat yang tu lagi. Dokumen register jarang guna. Ni internal sama lah macam tadi external tu. Okey. Ni satu contoh yang special sikit, MC LAC-DT. Okey. So dalam satu borang ni dia ada 3 ni lah kategori ni, MC, time slip ataupun LAC-DT. Maksudnya kalau nak patient nak minta ni lah, nak time slip ke, nak LAC-DT ke. LAC-DT ni maksudnya untuk kerja ringan. Contohnya dia patah kaki apa, dia tak boleh buat kerja teruk lepas ni. So doktor kan keluarkan borang ni lah. So dia kan bagi majikan ni dia. Time slip ni macam kita nak tengok dia apa, time slip nak minta keluar pergi apa, klinik ke apa untuk ni lah. MC lah. Okay. MC ni sebenarnya MC yang betul-betul original MC tu kena bagi. Ini macam borang sokongan lah. Sebab kita macam kaki tangan kerajaan tak perlu benda ni. Sebab kita tunjuk MC tu dah okey kan. Mungkin kalau pergi dia swasta tu kan, dia nak claim apa sok-sok benda, kadang doktor bagi selalu. Laporan lah kira. Laporan tapi tak ada benda pun. Dia tulis tarikh MC tu apa dia, dari bila ke bila tu je. Okey. Okey. Nak edit ni sama lah macam tadi tu. Okey. Okey, satu lagi borang jap. Dia ada ada lagi jenis borang lagi. Mungkin sejenis pesaka tak ada keluar. Dia ada satu orang ke? Tak apa tu. Mungkin boleh skip to the next step. Itu nak tengok dulu. Sebab bukan apa nak, itu nak cerita untuk di-share summary tu. Okey. Okey. Sian. Okey. Satu je kan nak tunjuk ni je. Kita ada special borang HS inform DL. Borang apa ni? Hospital selayak inform DL, maksudnya borang pemberitahuan pesakit tenat. Okey. Hospital ni tak ada. Hospital yang lain kena buat borang manual. Memberitahu pesakit tenat sama ada nak resusc ke tak resusc. Itu dia. Yang ni kita dah ada. Doktor tu senang diisi je apa benda penyakit dia apa, pada waris apa. Nanti tanda tangan lah. Itu maksudnya date illness. Ya. Date in line lah. Date apa? Death in line. Date in line. Masih tunggu mati. Ataupun dangerous, macam-macam dia orang letakkan lah. Dia punya dangerous in line lah, benda lah. Okay. Ni orang dia. Okey, jap tunjuk satu contoh sebab tu nak tunjuk macam mana nak print nanti. Katakanlah masuk sini sikit lah. IC nombor. Okay. So katakan ni sudah sign je lah Okey, jadi sudah keluarkan 2 borang kat sini. Satu borang dia inform dengan calculator. Jadi tak boleh nak print lagi lah. Sebab tak valid dah, nak guna buat apa. Tak boleh lah. Okey. Nampak tak? Kalau borang yang kita dah cancel kan dia merah macam gitu. Okey. Okey, kalau borang yang normal ni, kalau kita nak printkan nanti kita ya. So katakan nak print borang ni, borang DIL form ni. Okey. Kalau kita klik sini, kita terus right click kat sini, nampak tak print dokumen tu aktif ke tak? Tak kan? Jadi kita kena aktifkan borang tu dulu.
Kena klik sampai dia keluar tarikh dia. Sampai macam ada ikon bendera Jepun tu, bulat tu. Kan? Klik dekat sini. Right click. Baru print dokumen tu dia aktif. Nampak? Baru kita boleh print dokumen. Okey, masukkan nombor printer kita tu berapa. Okey je lah, nanti dia print lah. Orang. So bila dah print nanti doktor